Salam sejahtera semua. Kita kembali kepada kelas online selepas cuti hari raya 1 minggu. Jadi puas sudah enjoy kan? Jadi pastikanlah rajin belajar. So kali ini disebabkan kamu ada modul yang diberi, jadi tidak perlu lagi buat nota lah, sebab modul yang Miss buat tu kalau kamu siapkan dia sudah boleh jadi nota. Jadi tinggal kamu lengkapkan modul dan lepas tu nanti selitkan ataupun lekat dalam buku nota sajalah. Okey, jadi kita sambung kepada bab 6 iaitu asid dan alkali. Okey. So asid, apa tu asid? Cuba fikir dalam otak apa perkataan yang ada kaitan dengan asid yang kamu tahu. Okey. So tidak perlu jawablah, Miss pun tidak juga dengar jawapan kamu, jadi kamu jawab sendiri saja. Okey. So apa itu alkali pula? Alkali macam pernah dengar, tapi kalau Miss suruh kamu menyatakan contoh, boleh ke tidak? Okay. So pH kulit manusia, pH ialah ukuran keasidan ataupun kealkalian. Okay. Maksudnya betapa kuat asid itu, betapa kuat alkali itu, dia bergantung kepada bacaan pH lah. Jadi pH kulit manusia ini, kulit manusia secara semula jadinya direka untuk melawan jangkitan patogen. So patogen maksudnya bakteria, virus dan sebagainya lah. Kulit kita kan kalis air, jadi bakteria semua tu dah dapat masuk lah. So tahap pH kulit memainkan peranan penting dalam melawan jangkitan-jangkitan ini. So kita punya kulit ni secara semula jadi dia bersifat asid ke alkali? Okay. Kulit kita mempunyai satu lapisan perlindungan nipis yang dikenali sebagai acid mantle. Lapisan ini yang terdiri daripada bahan berminyak, sebum dan peluh, membuatkan kulit sedikit berasid. Okey, dan melindungi kulit daripada persekitaran luar. Sedikit berasid maksudnya yang kalau kamu lepas mandi, okey, kalau lepas mandi guna sabun kan? Lepas mandi kamu duduk diam-diam, kamu punya badan kulit akan secara semula jadi mengeluarkan sedikit bahan-bahan berminyak dan peluh lah, okey, untuk membuatkan kulit kita ni bersifat sedikit asid. Kalau kamu banyak berpeluh, maksudnya kulit kamu akan jadi semakin berasid lah. Alright. So nanti kita akan belajar kenapa sabun kita mesti buat daripada bahan yang beralkali. Okay. Dia ada kaitan dengan pH kulit kita. Okay. So banding beza antara asid dan alkali. Okay, persamaan dia, asid dan alkali merupakan cecair atau pepejal yang boleh larut di dalam air. Okay. Dia mengakis apabila pekat. Maksudnya asid ni, bukan semua jenis asid tu dia boleh mengakis. Tahu mengakis, dia macam buat kau punya kulit melecur. Kalau kamu tengok dalam drama, okay, kadang-kadang orang ni kan dia mau balas dendam, dia isi asid dalam botol, lepas tu dia pergi simbah orang tu, terus lepas tu orang tu meraung-raung jatuh di tanah, terus kulit dia melecur. Itu ialah asid pekat lah. Dia guna asid pekat, isi dalam botol kaca. Mesti botol kaca, tidak boleh isi dalam botol plastik. Sebab plastik, kalau guna botol plastik botol plastik tu akan duluan lah melebur. Okay? Bukan tidak sempat pun mau isi. Dia akan terus cair lah. Okay? Dia akan terhakis. Okay? So kalau asid pekat dan alkali pekat dia bersifat mengakis. Kalau dia cair saja dia tidak bersifat mengakis. Sebab asid ni, lemon pun asid juga. Jus lemon pun asid juga sebab dia masam, tapi dia tidak mengakis kalau dia tidak pekat. Alright? Perbezaan dia. Okay. So perbezaan dia kita tengok yang pertama dari segi dari segi rasa. Okey, asid berasa masam lah, sedikit masam. Okey, alkali pahit. Okey, berasa pahit. Kesan terhadap kertas litmus lembab, rasanya ini semua sudah belajar di sekolah rendah. Okey, apa itu kertas litmus? Ada dua jenis, iaitu kertas litmus biru dan kertas litmus merah. Alright, ada dua jenis kertas. Jadi kalau lah kan kita tengok asid macam mana kita mau uji satu bahan itu bersifat asid atau alkali. Katakan satu hari saya bagi kamu dalam satu bikar, bikar bidaknya. Okey, dalam satu bikar saya letak cecair yang kamu tidak tahu dia asid ke alkali.
Okey. Jadi kamu buat eksperimen lah. Saya bagi kamu mesti uji dengan kedua-dua jenis kertas lah, baru kamu boleh confirm dia bersifat apa. Jadi kalau ada satu cecair yang kamu tidak tahu dia asid atau alkali, saya akan bagi kamu 2 keping kertas litmus merah. Okey, ini kertas litmus biru. Okey, kalau kamu celup dalam ni, celup, angkat, celup, angkat. Okey, katakan yang merah, okey, kekal sebagai merah dan biru tu dia bertukar menjadi merah. Okey, kamu tengok hasil akhir dia. Kalau hasil akhirnya dua-dua warna merah, bermaksud bahan ini bersifat asid. Dia adalah asid. Okey, katakan saya bagi kamu satu larutan yang kamu tidak tahu dia asid atau alkali. Sama juga guna kedua-dua jenis kertas ni, kertas litmus dua ni, merah dan biru. Kalau merah bertukar menjadi biru dan biru kekal sebagai biru, bermaksud cecair ini bersifat alkali. Alright. So, itu kertas litmus lah. Tengok sahaja hasil akhir dia. Kalau kedua-dua kertas las-las dia jadi merah, bermaksud benda tu bersifat asid lah. Kalau kedua-dua kertas las-las menjadi biru, bermaksud dia bersifat alkali. Katakan, ada satu larutan ni, saya bagi kamu tidak tahu dia asid atau alkali, celupkan dua-dua jenis kertas litmus, satu biru, satu merah. Kalau kamu celup, dua-dua tidak berubah warna. Okey, tidak berubah warna. Yang merah tetap merah, yang biru tetap biru. Bermaksud larutan ini bersifat neutral. Okey, senang kan? Okey, so kita tengok nilai pH. Okey, kalau pH kurang daripada 7, okey, skala pH maksudnya bacaan pH ni daripada 1 hingga 14. Okey, so kalau pH bacaan dia kurang daripada 7, maksudnya tengah-tengah lah. Tengah-tengah ialah 7 kan. So kalau kurang daripada 7, bermaksud benda itu bersifat asid. Kalau kamu ukur dia punya pH, dia lebih daripada 7 ke sini, bermaksud benda itu bersifat alkali. Alright, hafal lah. So, tindak balas dengan logam. Asid akan bertindak balas dengan logam dan menghasilkan gas hidrogen. Ini pun mesti hafal. Asid bertindak balas dengan logam, tapi alkali tidak bertindak balas dengan logam. Maksudnya kalau kamu letakkan logam dalam alkali, tiada apa-apa yang berlaku. Tapi kalau kamu letakkan logam ke dalam asid, dia akan bertindak balas dan menghasilkan gas hidrogen. So, logam tu apa? Kalau kamu di kelas, saya akan tanya, logam tu apa? Logam contohnya besi, aluminium, kuprum, apalah semua. Alright? So, kita tengok seterusnya. Kita tengok ini, point tindak balas dengan logam. Macam mana asid, macam mana kita boleh tahu bila asid kita masukkan logam, dia akan menghasilkan gas hidrogen. Dia melalui aktiviti ini. So, tengok senang saja. Ambil asid hidroklorik cair, letak dalam tabung uji. Okay. Lepas tu, pita magnesium ini adalah contoh logam lah. Okay. Logam, pita magnesium ni kita gosok dulu sebelum masukkan ke dalam tabung uji. Gosok dengan kertas pasir supaya dia bersih permukaan dia. And then masukkan ke dalam asid hidroklorik cair. And then kamu tutup guna jari ni. Okay. Tutup guna jari sebab kenapa? Sebab tindak balas ini akan menghasilkan satu jenis gas. Okay. So, gas itu kita mau kumpul supaya kita boleh uji gas ini ialah gas apa. Okey, memandangkan secara teorinya tadi kita bilang asid akan bertindak balas dengan logam untuk menghasilkan gas hidrogen kan. Jadi kita untuk ujian pengesahan untuk gas hidrogen ialah dekatkan kayu uji menyala ataupun bernyala. Maksudnya yang ada api. Bernyala ialah yang kita nampak api dia. Okey. Ke mulut tabung uji, bunyi pop akan kedengaran.
Okey, katakan kamu kumpul gas tu, lepas tu kamu ambil kayu uji menyala, kasih dekat pergi mulut tabung uji ni. Kalau dia ada bunyi macam meletup, pop begitu, kecil punya suara, kecil saja suara dia sebab sikit saja gas tu kan, dia akan pop begitu. Kalau dia ada bunyi pop, bermaksud gas yang dikumpul adalah gas hidrogen. So, ini ialah ujian yang sangat penting untuk gas hidrogen lah, hafal. Okey, hafal. Mesti tahu. Ini sampai tingkatan 5 akan ditanya. Apa ujian pengesahan untuk gas hidrogen? Okey. So, next kita tengok peranan air dalam asid dan alkali. Asid dan alkali boleh wujud dalam 3 keadaan jirim, iaitu pepejal, cecair dan gas. Sama jugalah. Okey. So, asid dan alkali hanya menunjukkan ciri-cirinya dengan kehadiran air. Okay, maksud dia, kalau asid dan alkali itu berada dalam bentuk pepejal, dia tidak akan tunjukkan sifat dia. Maksudnya sifat dia macam mana? Sifat dia ialah yang kita bincangkan di depan lah. Rasa dia masam, pahit, dia akan tukarkan kertas litmus. Maksudnya kalau asid dan alkali itu berada dalam keadaan pepejal ataupun gas, dia tidak akan menunjukkan sifat dia. Dia akan tersembunyi. Contohnya, okay, serbuk pencuci kain hanya akan menukarkan warna kertas litmus selepas dilarutkan dalam air. Contohnya, sabun buku. Mungkin sekarang jarang sudah orang guna sabun yang seketul-seketul tu kan. Okay, tapi kalau sabun seketul tu kamu ambil yang kering, okay, kamu letak kertas litmus atas tu, kertas litmus tidak akan berubah warna walaupun dia bersifat alkali sebab dia dalam bentuk pepejal. So macam mana kita mau buatkan sabun tu menunjukkan dia punya sifat? Okey, ambil air, basahkan permukaan sabun, lepas tu kamu letak kertas litmus di atas sabun yang basah, barulah warna akan berubah. Okay, sama jugalah dengan serbuk pencuci kain. Kalau dia dalam bentuk serbuk, kamu letak kertas litmus, dia tidak akan menunjukkan perubahan. Tapi kalau kamu campur air, kasih larut serbuk tu dalam air, kamu celupkan kertas litmus, barulah dia akan menukarkan warna kertas litmus. Okay, so untuk hari ini ada lagi satu. Ada lagi satu soalan dalam modul adalah senaraikan 5 contoh bagi bahan berasid dan 5 contoh bahan beralkali. Itu kamu cari dalam buku lah. Okay? Apa-apa sahaja bahan yang berasid yang dalam kehidupan seharian yang kamu tahu. Isikan saja tu, nanti siapkan dan hantar kepada Miss lah. Alright, thank you.